Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 9 pada hari ini ingin membentangkan tentang kajian kes filem yang telah kami lakukan. Filem tersebut bertajuk Pursuit of Happiness. Okey, baiklah, sebelum saya pergi lebih lanjut tentang kajian kes filem ini, saya ingin memperkenalkan diri saya dan juga ahli-ahli kumpulan saya. Nama saya Wan Muhammad Faiz bin Wan Haizil. Ahli peranan saya Ahmad Haikal bin Aminuddin, seterusnya Muhammad Kamal Hakimi bin Hamidi, dan yang terakhir Muhammad Faiz bin Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Kamal Hakimi akan memulakan perbentangan mengenai kajian kes filem The Pursuit of Happiness. Jadi pertama sekali saya akan mulakan dengan sinopsis filem, iaitu filem ini mengisahkan tentang seorang ayah dan anaknya, iaitu Chris Gardner dan juga Christopher Gardner, di mana Chris Gardner ni merupakan seorang ayah tunggal yang ditinggalkan oleh isterinya oleh kerana ketidakseimbangan dan serta tidak kestabilan sumber pendapatan Gardner lah. Jadi mereka pun Gardner dan anaknya telah dihalau daripada apartmen mereka, dan seterusnya Gardner mendapat sebuah tempat pekerjaan baru di firma saham yang berprestij. Walaupun pada mulanya Gardner tidak mendapat gaji daripada syarikat saham tersebut, tetapi Gardner berusaha untuk menjual alat pengesan perubatannya untuk menampung kehidupan mereka walaupun tiada rumah. Jadi Gardner ni berlindung di tempat perlindungan di gereja lah, di sebuah gereja. Walaupun keadaan Gardner serta anaknya tidaklah sempurna mana sebelum itu, namun berkat usaha Gardner yang tidak kenal akan erti susah dan payah, serta usahanya telah membuahkan hasil, iaitu Gardner telah diambil untuk bekerja di pusat saham tersebut. Jadi dia telah menemui satu kehidupan yang baik untuk anak dan juga dirinya. Okey, baiklah, saya akan mulakan dengan kupasan watak, iaitu saya mulakan dulu dengan watak utama, iaitu Chris Gardner. Chris Gardner ni ialah seorang bekas anggota tentera laut, iaitu di mana setelah berhenti daripada berkhidmat sebagai tentera laut, dia menjadi seorang jurujual mesin pengimbas ketumpatan tulang, iaitu mesin perubatan lah yang mudah alih, menggunakan wang simpanan dia semasa dia menjadi seorang tentera lah. Jadi apabila lama kelamaan, apabila tidak banyak tempat yang mahu beli mesin pengimbasnya, lalu Chris ni dia berhadapan dengan situasi masalah kewangan lah, iaitu tidak ramai klinik ataupun hospital yang mahu mengambil alat mereka kerana ianya terlalu mahal. Setelah itu Chris Gardner ni dia ditinggalkan oleh isterinya lah, kerana isterinya mahu kehidupan yang lebih stabil. Jadi Chris Gardner ni menggunakan semua wang yang ada ni untuk survive lah, untuk bertahan hidup bersama dengan anaknya, iaitu Christopher. Jadi bila dilihatkan daripada Chris Gardner ni, boleh disifatkan sebagai seorang yang tidak mudah untuk berputus asa serta sentiasa mencari jalan untuk keluar daripada permasalahannya. Okey, baiklah, saya beralih kepada watak yang kedua, iaitu Christopher, iaitu anak kepada Chris Gardner. Okey, Christopher ni terpaksa mengikut ayahnya hidup berpindah randah. Sejak kecil lagi terpaksa hidup berpindah randah. Pada malam pertama ketika mereka terpaksa untuk tidur di luar oleh kerana mereka telah dihalau daripada apartmennya, mereka tinggal di satu hotel. Namun lama kelamaan, apabila duit simpanan Chris sudah habis,
Mereka terpaksa tidur di sebuah tandas awam di stesen kereta api bawah tanah lah, di subway. Jadi kadang-kala Christopher ni sering bertanya kepada ayahnya, adakah dia lah punca mengapa emaknya meninggalkan mereka. Jadi bila dilihatkan kembali, Christopher ni dia tidak mendapat kasih sayang secukupnya daripada kedua ibu bapanya. Sebagai contoh, Chris Gardner iaitu ayahnya sering pulang lewat malam kerana mencuba untuk menjual alat pengimbas perubatannya, manakala emaknya terpaksa bekerja sebanyak 2 shift, iaitu pagi dan juga malam. Jadi boleh dilihat Christopher ini sering tidur keseorangan lah. Maksudnya apabila Chris Gardner serta Linda ni, iaitu ibunya ni, balik ke rumah, jadi Christopher ni sudah tidur lah, tidak sempat untuk meluangkan masa bersama mereka. Okey, dan juga watak terakhir yang akan saya kupaskan iaitu Linda. Linda ni merupakan isteri kepada Chris Gardner. Okey. Ibu kepada Christopher. Linda ni dia bekerja sebagai pelayan hotel di sebuah hotel lah di bandar mereka. Jadi Linda ni pada awal perkahwinannya sangat bahagia bersama Chris Gardner kerana mereka sanggup untuk menghabiskan wang simpanan mereka ni untuk membeli alat pengimbas kesihatan tu dalam jumlah yang banyak, iaitu di dalam satu daerah itu hanya mereka sahaja yang menjualnya. Jadi boleh kita dapat lihat betapa banyaknya mereka memborong mesin tersebut walaupun pada harga yang sangat mahal. Linda ni dia bersifat tidak menghormati suamilah, di mana dia sering mempersoalkan macam mana Chris Gardner ni untuk menjaga anaknya sedangkan dia tiada kerja, dia tiada gaji dan sebagainya lah. Juga dia sering menengking lakinya kerana apabila pulang Chris Gardner ni dia tak dapat untuk close customer ataupun tak dapat untuk jual satu set pengimbas kesihatan lah, di mana satu pengimbas kesihatan tu dapat menampung perbelanjaan mereka selama sebulan. Okey, Linda juga bersifat seperti pentingkan diri, oleh kerana dia ni tidak sanggup untuk meneruskan kehidupan dalam keadaan susah payah, di mana dia tidak mahu lagi bersama dengan Chris Gardner kerana mereka susah, dan meninggalkan suaminya serta anaknya ke New York. Seperti yang saya sebut tadi yang terakhir, iaitu dia sering mempersoalkan kebolehan suaminya untuk menjaga anak mereka, di mana Linda ni dia sering pelekeh lah kepada Chris Gardner ni, sebab satunya Chris Gardner ni dia tidak mempunyai gaji yang tetap serta pekerjaan yang stabil lah. Jadi itu saja yang boleh saya simpulkan serta jelaskan berkenaan dengan watak-watak yang ada dalam filem The Pursuit of Happiness. Jadi itu sekian saja daripada saya. Terima kasih. Okey, di slide ini saya akan menerangkan tentang teori yang kami pilih untuk diguna pakai dalam kajian kes filem ini. Teori yang kami pilih adalah teori terapi realiti. Teori ini diasaskan oleh seorang sekretari dari Cleveland, Ohio, California, yang dilahirkan pada tahun 1925, iaitu William Glasser. Teori ini menegaskan bahawa manusia mempunyai kebebasan, boleh membuat pilihan dan bertanggungjawab terhadap pilihan tersebut. Secara ringkasnya, teori ini menegaskan tentang tingkah laku dan pemikiran. Pada slide ini, saya akan menerangkan tentang konsep utama teori. Kita pergi dahulu kepada 5 keperluan asas manusia. Keperluan pertama adalah love and belonging. Keperluan ini menerangkan tentang kekeluargaan, pasangan dan juga kawan-kawan. Keperluan kedua adalah power, menunjukkan tentang penghargaan diri dan juga kejayaan seseorang. Keperluan ketiga adalah fun. Seperti mana kita tahu, fun ini adalah keseronokan, ketawa dan juga bermain. Keperluan keempat adalah survival,
Survival pula adalah tentang kesihatan, aktiviti seksual dan juga makanan. Dan keperluan yang terakhir adalah freedom. Freedom ini menunjukkan tentang seseorang itu bebas membuat pilihan. Okay, kita pergi pula kepada sistem WDEP. Apa itu WDEP? W adalah wants, kehendak seseorang itu. D pula adalah doing, apa yang perlu mereka lakukan. E pula evaluation, penilaian tentang tingkah laku untuk berubah itu. Dan P pula adalah planning, perancangan seseorang itu untuk berubah ke arah kebaikan. Okey, pada slide ini hanya menunjukkan tentang lampiran berkaitan 5 kepala asas manusia dan juga sistem WDEP. Pada terapi realiti ini, terdapat konsep yang berkaitan dengan keperluan-keperluan asas manusia. Terdapat 5 jenis keperluan-keperluan asas manusia untuk dipenuhi dan melibatkan aspek-aspek fizikal dan juga psikologikal. Yang pertama adalah keperluan untuk rasa dimpunyai, iaitu love and belonging. Kedua adalah kuasa, iaitu power. Ketiga adalah kebebasan, iaitu freedom. Keempat adalah keseronokan, iaitu fun. Dan kelima adalah keperluan meneruskan hidup, iaitu survival need. Kelima-lima ini bertindak sebagai sumber motivasi yang mendorong manusia bertingkah laku dalam caranya tersendiri. Sekiranya salah satu daripada keperluan-keperluan asas manusia ini tidak dipenuhi, ia akan menimbulkan atau melahirkan satu konflik dan masalah di kemudian hari. Untuk watak utama iaitu Chris Gardner, kita dapat lihat 3 basic human need atau 3 keperluan asas manusia yang tidak dipenuhi oleh beliau. Yang pertama adalah daripada segi survival. Contohnya, beliau tidak dapat kelangsungan hidup yang normal seperti orang lain kerana terpaksa berpindah randah akibat diusir daripada rumah sewa, motel dan menyebabkan beliau terpaksa berteduh di dalam tandas dan terpaksa menetap sementara di rumah komuniti orang yang tiada rumah, iaitu homeless lah, komuniti homeless. Yang kedua adalah daripada segi freedom. Contohnya, beliau tidak mempunyai pilihan untuk memilih pekerjaan dan terpaksa bekerja di syarikat bursa saham tersebut sebagai pelatih atau intern tanpa mendapat apa-apa gaji, upah dan sebagainya. Tambahan pula, beliau juga terpaksa bekerja untuk menjual peralatan medikalnya untuk menampung kehidupan beliau dan anaknya. Dan ketiga adalah keperluan asas daripada segi love and belonging. Contohnya, perhubungan beliau dengan isterinya tidak terlalu baik kerana sering bertengkar antara satu sama lain disebabkan permasalahan yang dihadapi oleh mereka yang menyebabkan kehidupan mereka terganggu. Watak kedua adalah watak Christopher, iaitu anak kepada Chris Gardner. Pada watak ini, kita dapat lihat 3 keperluan asas manusia yang tidak dipenuhi dalam kehidupan beliau. Yang pertama adalah survival, di mana beliau terpaksa mengikut cara hidup bapanya, iaitu hidup berpindah randah dan tidak mempunyai tempat yang tinggal tetap setelah diusir keluar. Kedua adalah keperluan asas, iaitu freedom, di mana beliau mempunyai cita-cita untuk menjadi pemain bola kanjang. Namun, cita-citanya dihalang oleh bapanya kerana bapanya tidak yakin dengan kebolehan anaknya itu. Yang ketiga adalah love and belonging, di mana beliau tidak mendapat kasih sayang yang secukupnya daripada ibunya kerana beliau telah ditinggalkan oleh ibunya ketika beliau berusia yang sangat muda, yang ketika itu memerlukan kasih sayang dan perhatian yang secukupnya. Watak terakhir adalah watak Linda, iaitu isteri kepada Chris Gardner dan ibu kepada Christopher. Pada watak ini, kita dapat lihat 2 keperluan basic human need yang tidak dipenuhi dalam kehidupan beliau. Yang pertama adalah keperluan asas daripada segi freedom. Contohnya, beliau tidak mempunyai masa yang cukup untuk bersama keluarga kerana beliau sering bekerja lebih masa supaya dapat menampung pekerjaan mereka. Yang kedua adalah love and belonging, di mana beliau tidak memberikan kasih sayang dan tidak mendapatkan kasih sayang secukupnya daripada suaminya kerana beliau sering bertengkar bersama suaminya disebabkan permasalahan yang dihadapi oleh mereka berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Faiz bin Fauzi. Nombor matrik S68401. Hari ini saya akan cuba untuk membentangkan aplikasi sistem WDEP terhadap kes di dalam cerita Pursuit of Happiness ini. Okey, bagi watak utama dalam cerita Pursuit of Happiness ini iaitu Chris Gardner ataupun nama penuhnya ialah Christopher Gardner. Okey, yang pertama WDEP. W yang pertama iaitu wants.
Okey, Gardner ni sebenarnya beliau menginginkan penjayaan yang baik supaya dia dapat menampung kehidupan beliau dan anaknya. Untuk direction, beliau ini bertekad untuk berusaha bekerja bersungguh-sungguh dan meneruskan penjualan alat perubatannya iaitu alat mudah alih. Dan evaluation, hasil daripada sikap rajin dan bekerja bersungguh-sungguh beliau telah ditawarkan pekerjaan tetap di sebuah syarikat bursa saham yang terkenal. So, untuk plan, beliau telah membuatkan satu perancangan dan bertindak untuk membuka bursa sahamnya sendiri sehingga mendatangkan hasil yang lumayan sehingga dirinya secara tidak langsung telah merubah hidupnya dan anaknya iaitu Christopher dari sebelum ini. Okey, untuk watak anaknya iaitu Christopher, untuk W, beliau mahukan kehidupan yang bebas dan seronok seperti kehidupannya semasa ayahnya masih lagi bekerja di dalam Angkatan Tentera Laut. Untuk D, beliau ini sentiasa patuh dan memberi kepercayaan atas usaha bapanya tanpa membatah setiap perancangan bapanya. Iaitu seperti yang kita tahu, Christopher ni dia ikut sahaja ke mana-mana pun yang ayahnya pergi tanpa mengeluh dan walaupun ditinggalkan oleh ibunya. Untuk E, hasil daripada kepercayaan beliau terhadap bapanya sendiri, akhirnya beliau ni mendapat satu kehidupan yang berubah atas kejayaan yang diperoleh oleh bapanya selepas bapanya dapat untuk pergi kerja ke bursa saham. Dan P iaitu plan, beliau akan sentiasa memberi kepercayaan terhadap bapanya dan memberi komitmen yang tinggi terhadap sesuatu perkara sehingga ianya berjaya dan akhirnya seperti yang kita tahu dia telah pun membuahkan sebuah hasil. Okey, dan untuk watak terakhir iaitu isteri kepada Christopher Gardner ini dan juga ibu kepada Christopher iaitu watak Linda. So, once beliau ni mahukan kebebasan dan pekerjaan yang baik seperti kita tahu. Linda ini adalah seorang pelayan hotel dan hidupnya bahagia semasa semasa Gardner ni masih lagi bekerja sebagai tentera laut. So, untuk D, beliau ini mengambil keputusan untuk berpindah kerana peluang pekerjaan yang lebih meluas walaupun terpaksa meninggalkan suaminya dan anaknya, iaitu dia akan bekerja sebagai seorang pelayan restoran di sebuah kedai kekasih kakaknya. Dan E, beliau telah mendapatkan kebebasan kerana beliau telah meninggalkan suami dan anaknya dan beliau ni telah berpindah ke New York. Dan akhir sekali P, plan beliau ialah terus menjalankan kehidupannya dengan memberi komitmen kepada pekerjaan supaya dapat merubah hidup ke arah yang lebih baik daripada sebelum ini. Jadi itu sahaja pembentangan daripada kami berempat. Di sini saya meninggalkan serangkap pantun iaitu pasangan isteri namanya suami, saling sayang dan kolaboratif. Cukup sekian presentasi kami. Moga dapat kesan yang positif. Assalamualaikum.